application in real life. So tengok kertas ni. Okay, sekarang ni saya nak jadikan kertas ni sebagai silinder. Ya, macam mana nak jadikan silinder? Saya gulung dia lah. Okay, saya gulung dia. Okay, nampak ada bentuk silinder ni. Okay, so sekarang macam mana saya nak jadikan silinder ni dia punya volume maksimum? Adakah saya perlu gulung macam ni? Ataupun saya perlu gulung menegak? Mana yang dia punya volume lebih besar? Dia punya isi padu lagi besar? Menegak. Mana awak tahu menegak? Kalau masukkan air dalam ni, mana lagi banyak kuantiti air boleh masuk? Sama ada gulung macam ni ke, pendek je ni. Bila kita gulung pendek, dia punya dalam besar. Ya, bulatan ni besar. Ya, tapi bila kita gulung menegak, dia panjang. Okay, tapi bulatan ni kecil. So awak rasa antara dua situasi tu, mana yang volume dia lagi besar? Oh, yang besar tu tadi, yang pendek. Pendek. Yang dalam dia besar. Yakin? Yakin. Okay, saya pun tak tahu sebab kena kira lah. Okay, lagi satu contoh. Kalau awak tengok bekas makanan lah bekas makanan, saya tak ada contoh bekas makanan lah. Saya ambil contoh Al-Quran ni lah. Ya, Al-Quran ni bentuk dia segi bentuk apa? Kuboid lah. Bentuk kuboid. Okay, adakah dengan awak anggap ni sebagai bekas makanan? Adakah saya pendekkan bekas makanan ni, tapi saya tinggikan dia lebih banyak lebih besar isi padu dia? Adakah macam mana? Macam mana nak tahu? Okay, sekarang ni contoh bekas makanan. Okay, ketinggian dia ni lah. Ni ketinggian dia. Ni panjang dia. Sini lebar dia. Okay, sekarang ni saya nak potong. Saya nak pendekkan bekas ni. Tapi baki yang saya pendekkan ni, saya gunakan untuk saya tinggikan lagi bekas tu. So, antara dua situasi tu, mana yang awak rasa isi padu dia lagi besar? Sama je dua-dua. Sama je, yakin? Okay, saya bagi awak situasi yang lagi nampak jelas lah. Dia bila ukuran luar dia berubah, isi padu pun berubah ya. Isi padu dia akan berubah. Okay, saya bagi contoh lah. Saya bagi awak contoh. Awak ada satu kertas A4. Contohlah kertas A4. Kertas A4 berapa? Berapa cm 20 cm kali 10 cm. Contohlah. Okay, saya nak suruh awak jadikan dia silinder. Ya, bila saya jadikan silinder, maknanya kertas ni tadi awak akan gulung. Sama ada awak nak gulung dia ke macam ni. Sama ada awak nak gulung dia memanjang ataupun awak nak gulung dia memendek ke atas. Sama ada gulung ke atas ataupun gulung ke tepi lah. So kalau gulung ke tepi, bila awak gulung ke tepi, berapa isi padu silinder tu jadi dia? Apa formula silinder, volume silinder? 1/3. Silinder Pi kuasa 2. pi jari kuasa 2 tinggi. Okey, ni formula dia, pi j kuasa 2h. Okey, sekarang ni saya nak cuba awak andaikan, kertas ni tadi atas dia 10, bawah dia 20, tinggi dia 20. Sekarang gulungkan secara menegak, berapa dia punya volume? Volume sama dengan pi 22/7. Jejari dia kita kena cari. Berapa jejari dia sekarang? 5. Dia ke jejari dia 5. Sebab 10 kita bagi 2 kan kita dah lipat. Okey, sekarang ni yang 10 tu jadi ni, keliling lah. yang 10 ni kalau awak gulung dia jadi ukur lilit bulatan dekat silinder tu tau. Dia bukan Kena jejari cari dia. 2 pi j. 2 pi j sama dengan 10. Okey, kita tahu kalau bulatan 2 pi j kan. 2 pi j. Dan kita tahu ukur lilitan ni adalah 10. Ya, dia sama dengan ini tadi.
10 ni adalah ukur lilit bagi bulatan ni. So kita masukkan 2 pi J sama dengan 10. 2 pi J sama dengan berapa? J kita tak tahu. J carilah. J sama dengan sini 10. 10 bagi 2 pi. Bagi pi. Berapa 10 bagi 2 pi? 1.592. 1.6 lah. So jadi dia 1.6. Kuasa 2 darab H dia berapa? Ni lah 20 ni lah adalah H ketinggian silinder tu. 20. So dapat berapa volume dia? Korang follow tak apa saya cakap ni? Faham. Dapat 160.914. Okey, 160.9. Okey, ini kalau kita gulung menegak. Cuba pula kalau kita gulung memendek pula. Daripada bawah kita pusing ke atas pula. Sekarang ni berapa je jari dia pula? Berapa dia punya jari dia dulu? 2 pi sama dengan sekarang ni 20 ni pula akan jadi lilitan bulatan. Ya, lilitan bulatan akan jadi 20 pula sebab kita gulung kita gulung ke atas. Jadi yang 20 tu lah akan jadi lilitan bulatan kepada silinder tu. So kita masukkan 2 pi J sama dengan 20. So J sama dengan 20 bagi 2 pi. Dapat berapa je jari dia? 31.416. 3.4 lah, 3.4 Okay, 3.4. So kita kira volume dia. Volume sama dengan pi darab jari 3.4 kuasa 2 darab H. H dia sekarang berapa? 10 ni lah. 10 ni akan jadi ketinggian kepada silinder kita. So dapat berapa volume dia? Pi darab 3.4 kuasa 2 darab dengan 10. So dapat 363. Ya. 3.2. So awak nampak tak? Bila kita gulung memendek, kita gulung ke atas lah. Kita gulung ke atas. Walaupun bekas dia jadi pendek, tapi dia punya lilitan bulatan dia jadi makin besar kan. Kalau awak tengok, volume dia lebih besar berbanding kalau kita gulung dia secara menegak. Tapi walaupun dia tinggi, tapi dia punya bulatan kecil. So kita boleh masukkan air 160.9 liter je ke dalam silinder tadi. Tapi kalau kita gulung secara memendek, gulung ke atas, kita dapat 363 liter. So volume untuk yang ini lebih besar daripada kalau kita gulung menegak. Faham tak? Faham. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya takkan kita nak kena try satu-satu mana yang maksimum. Takkan kita nak try gulung. So lambatlah kerja tu. So kita akan gunakan kaedah differentiation untuk kita cari mana yang paling sesuai, mana yang paling besar. Sebab tadi kan kita dah belajar maksimum dengan minimum. So daripada situ kita dapat aplikasikan macam ni kita nak buat botol air yang paling maksimum. Kalau kita ada kertas besar ni, macam ni kita nak hasilkan botol air yang paling maksimum. So kita boleh guna differentiation lah untuk selesaikan. Maknanya kita tak perlu nak kira satu-satu. Kita tak perlu agak-agak mana yang maksimum. So bila kita kira, kita dapat confirm kan. Yang ini adalah maksimum. Kita dapat confirm kan. Sebagai contoh saya tunjuk contoh yang pertama ni. Nanti awak boleh try buat yang seterusnya. Sorry lambat sikit habis. Kita habis 10.30 pun. Kita tengok contoh yang pertama. Cuba baca soalan ni. Faham tak soalan ni? Faham tak soalan dia? Saya faham dia perimeter 100 kaki. Okey. Lepas tu seterusnya faham tak? Apakah panjang dan lebar? Okey.
Rectangle tu apa rectangle? Segitiga 4. Segi empat. Okey, dengar a rectangle has perimeter of 100 feet. Sebuah segi empat, perimeter dia adalah 100 kaki. Perimeter tu tahu tak apa? Ukur keliling. Keliling Ukur lilit dia. yang sisi Okey, so kalau saya ada sebuah segi empat, okey, kalau jawab soalan macam ni awak memang mas. kena lukis. Ya, jawab soalan yang macam ni memang kena lukis. Okey, saya ada sebuah segi empat. Segi empat biasalah atas dengan bawah mesti sama panjang. Kanan dengan kiri mestilah sama panjang, betul tak? Betul. Okey, maknanya saya labelkan sini X, sini X sebab dia sama panjang saya letak dua-dua X. Yang sini Y, sini Y. Betul ya? Faham ya? Kenapa saya labelkan X dengan Y? Faham. Okey, kenapa saya label X dengan Y? Kenapa saya tak letak nilai? Sebab saya tak tahu berapa panjang dia, berapa tinggi dia, saya tak tahu. So saya letak X dengan Y. Tapi saya tahu, dalam soalan beritahu, perimeter dia adalah 100. Perimeter apa? Tambahkan semua ukur lilit dia kan? Maknanya Oh. X tambah Y tambah X tambah Y sama dengan 100. Betul ya? 100. Okay, awak memang kena buat macam ni. Buat macam saya buat ni. Okay, so X tambah X jadi 2X. Y tambah Y jadi 2Y. Sama dengan 100. Okay, kita dah ada persamaan yang pertama. Okay, ini persamaan yang pertama. Okay, sekarang ni kita sambung baca soalan dia. Apa yang soalan tu minta? What length and width should it have so that its area is maximum? Berapakah panjang dan lebar kertas ni supaya keluasan dia maksimum? Kita nak buat kertas pun, kita tak boleh main buat je. Kita kena tahu. Kalau kita nak maksimumkan kertas ni, macam kertas A4 yang awak guna tu, sebenarnya diorang dah buat kajian lah. Itu adalah keluasan maksimum untuk sehelai kertas A4. Okay. So kalau awak pun nak buat kertas, awak kena fikir. Awak tak boleh buat je kertas ikut suka. Oh, besar ni cantik, besar kecilkan sikit lah, tak boleh lah. Kena buat calculation. Sebab kita nak buat calculation ni, kita kena ada kita kena maksimumkan penggunaan. Kenapa? Dekat situ lah kita boleh generate keuntungan. Ya, kalau kita buat kertas yang rugi, keluasan dia kecil, so kita akan rugilah. Ya, so kita perlukan knowledge. Kita nak buat apa-apa, kita perlukan knowledge. So sama dekat dalam kes ni, kita nak maksimumkan luas segi empat ni. Ya, macam mana? Adakah kalau saya buat segi empat tu pendek tapi dia panjang, dia maksimum? Adakah kalau saya buat segi empat tu dia panjang ke bawah tapi dia pendek je? So macam mana awak rasa dia maksimum? Berapa panjang, berapa lebar dia supaya luas dia maksimum? So awak rasa awak sanggup tak buat agak-agak? Kalau nak buat agak-agak macam mana? Kita nak buat agak-agak. Takut dia tak sama panjang, tepi dia tak sama, atas dia tak sama. Kalau nak agak-agak lah. Awak boleh cuba agak-agak macam mana nak agak-agak. Susah juga kan. Nak agak berapa X. Contohnya awak letak sini. Aku nak letak sini 30. Sini 30. Okay, dah 60. Sini 100. Sini 20. Sini 20. Adakah kalau saya letak sini panjang dia 30, lebar dia 20, keluasan dia maksimum. So keluasan dia sekarang adalah 600. Adakah 600 ni maksimum keluasan dia? Adakah kita boleh besarkan lagi keluasan dia lebih besar daripada 600? So kena fikir. Takkan kita nak try? Okay, kita try lain pula. Contohnya kita try, okay, 40. nak letak sini 40, sini 40, dah 80. So sini 10, sini 10. Okay, sini keluasan dia 400. Lagi kecil. Tadi keluasan dia 600 yang mula-mula tadi. Dah makin kecil dah. So takkanlah kita nak guna kaedah try and error. Ya, kalau kita guna kaedah try and error, sampai esok pun tak habis. Ya, kita boleh try macam-macam. Kita nak try nilai 35. 35 dah 70. So sini 15, 15. Okay, 35 kali 15 dapat 525. So macam-macam kita boleh try lah. Tapi kita tak naklah guna kaedah try and error. So kita guna kaedah calculation. Kita akan kira. Okay, so kita dah ada equation yang pertama tadi. 2x tambah 2y sama dengan 100. Equation yang kedua apa dia? Okay, soalan dia nak apa? Panjang dan lebar.
Okey, lagi? Hitungan Apa yang dia nak Luas. maksimum? maksimum area. Luas. Area. Dia ni adalah keyword dia. Keyword dia adalah area. Saya terang equation yang pertama ni kebiasaannya kita akan dapat daripada soalan. Dia akan bagi clue. A rectangle has perimeter. Maklumat ni adalah untuk equation yang pertama. Okay, untuk equation yang kedua kita dapat apa yang soalan tu minta untuk jadi maksimum ataupun minimum. Sekarang ni dia minta area untuk jadi maksimum. So kita ambil formula area lah. Apa dia formula area? Untuk segi empat, Panjang dan lebar. panjang dan lebar. lebar. So A sama dengan X, Y. Betul tak? X darab Y. Betul. Betul. Okay, ini adalah equation yang kedua kita. Sekarang kita dah ada dua equation. So kita kena solvekan dua equation ni. Macam mana kita nak solvekan dua equation? Kita akan masukkan equation yang pertama ke dalam equation yang kedua. Yang ini adalah persamaan serentak. Kita nak selesaikan persamaan serentak guna kaedah penggantian. Maknanya kita akan masukkan equation pertama ke dalam equation yang kedua. So sebelum kita masukkan, apa kita perlu buat? Dia kena letak X tu kat depan. Okey, maknanya kita kena jadikan equation ni, kita kena asingkan sama ada kita nak tinggalkan Y je kat sebelah sini ataupun kita nak tinggalkan X sahaja kat sebelah sini. Terpulang. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tinggalkan Y je kat sebelah sini. Saya pindahkan 2X ni ke belakang. So Ni 2Y, persamaan serentak. apa dia? Ni persamaan serentak. Persamaan serentak. Oh. Kita guna kaedah pergantian. Nak gunakan kaedah pergantian, kita kena masukkan ke dalam equation yang kedua. Tapi kita kena rearrange balik lah. Kena susun balik equation ni. Sama ada kita nak tinggalkan Y sahaja kat sebelah sini ataupun kita nak tinggalkan X sahaja kat sebelah sini. Yang lain pindahkan sebelah kanan. Okay, so sekarang saya nak pilih, saya nak tinggalkan Y sahaja kat sebelah sini. So saya akan pindahkan 2X ni ke belakang. So 2Y sama dengan 100 tolak 2X. Okay, pindahkan 2X jadi tolak. Lepas tu pindahkan pindahkan 2 ni sebelah sini jadi bahagi. Y sama dengan 100 bahagi 2 tolak 2X bahagi 2. So kita dapat 50 tolak X. Betul ya? Betul. Okay, ini adalah, okay, saya sekarang letak nama dia adalah ni persamaan yang ketiga lah. Saya letak nama dia ni adalah persamaan ketiga. Okay, sekarang ni kita masukkan Y sama dengan 50 tolak X ni ke dalam persamaan yang kedua ni. Lepas kita dah asingkan Y dengan X ni, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. So, kita dapat A sama dengan X. Okay, Y ni kita gantikan dengan yang ini. 50 tolak X. 50 tolak X. Okay, Y yang ni saya ulang balik ya. A sama dengan XY. Nilai Y ni kita gantikan dengan yang ini, 50 tolak X. Y ni kita gantikan dengan 50 tolak X. So sekarang dia jadi A sama dengan X dalam kurungan 50 tolak X. So kita nak buat apa seterusnya ni? Kembangkan. Okey. Kembangkan betul. Boleh kembangkan. Okey, kita dapat 5X darab 50 dapat 50X. Tolak X darab X dapat X kuasa 2. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita nak cari maksimum ataupun minimum. So kita guna balik step yang kita dah belajar tadi. Kita differentiate untuk cari critical point dia samakan dengan kosong. Lepas tu kita tentukan dia maksimum dan minimum guna kaedah differentiate kali kedua. Okey ya. So kita differentiate A prime sama dengan 50 dapat 50 50x differentiate dapat 50. Tolak X 2X. kuasa 2 jadi tolak 2X. Okey, samakan dengan kosong. Okey, pindahkan 2X ni ke sebelah kanan. So, jadi positif. 50 sama dengan 2X. So, X sama dengan 2 bahagi, bawa pindah sebelah sini jadi bahagi. 50 bagi 2 5. Okey, cari nilai Y pula. Masukkan ke dalam equation A balik yang asal lah. Masukkan ke dalam yang A balik. Masukkan nilai X ni ke dalam A. Yang asal ni balik. So, bukan. Nak cari nilai Y, masukkan dalam Y ni lah. Ni Y. Faham tak? Oh, okey. So, Y sama dengan 50 tolak 25. X. So, 50 tolak 25 lah.
Dapat So 25. dapat 25. So Y dia pun kita dapat 25. Okay, 25. Sini pun 25. So 25 kali 25 dapat berapa? Dapat area dia 625. Okay, nampak tak lagi besar? Okay, Ah, tapi memang sekarang ni kita kena buktikan betul ke ni paling besar. Macam mana nak buktikan? Kita differentiate kali kedua. A double prime sama dengan differentiate 50 tolak 2x ni kali lagi sekali kita dapat berapa? dapat 2. Negatif 2 kan? Negatif 2. Negatif 2. So lebih kecil daripada kosong. Maknanya dia adalah maksimum. So dah Maximum. terbukti. Dah terbukti bahawa area tu sekarang adalah maksimum. So awak tulis sini ayat dia. Rectangle have maximum Maximum. area when x equal to 25, y equal to 25. Ya, berayat sikit lah. Awak gunalah ayat tu. Rectangle have maximum area when x equal to 25 and y equal to 25. Faham tak sekarang? Faham. So yang kalau soalan-soalan lain tadi tu kena guna ni lah persamaan serentak kan. Dia untuk soalan ni memang awak akan jumpa situasi yang sama. Awak kena cipta equation yang pertama. Lepas tu awak cipta equation yang kedua. Lepas tu guna persamaan serentak. Okay, lepas tu barulah awak guna kaedah critical point ni untuk cari maksimum dan minimum dia. Okay, cuba awak buat soalan yang kedua. Fahamkan soalan kedua ni? A page is to contain 30 square inch of print. The margin at the top and bottom are each 2 inches wide. The margin on each side are only 1 inch wide. Find the dimension of the page so that the least paper is used. Okay, sekarang ni kita ada target. Target kita nak buat sehelai kertas dengan kita boleh print dekat atas dia keluasan dia 30 square inch. Kawasan print dia, kawasan untuk print dia adalah 30 inch. Okay. Okay, sekarang ni dia bagi tahu. Kita nak kita nak buat selai kertas, kita nak cipta sebuah kertas dengan keadaan print dia. Ni yang print ni yang tengah ni, ini untuk kita print. Kertas selalu kan ada margin atas bawah kanan kiri dia kan? Kertas selalu dia ada margin. Bahagian atas Ruang kosong. Bawah 2. atas dengan bawah 2. Ya, margin atas dengan bawah 2. Margin kanan dengan kiri 1. Okay, sekarang ni dia kata keluasan untuk dia print kat tengah ni adalah 30 inci kuasa 2. 30 inci lah. Keluasan untuk dia print tengah ni. Kalau dia ada ayat dia tulis sini. Okay, dia nak print ayat dalam keluasan, dalam ruang 30 inci tu. Okay, sekarang ni find dimension of page so that least paper is used. Sekarang ni berapakah keluasan kertas ni? Berapakah dimension? Berapakah, saya letak sini X. Berapakah nilai X dengan Y dia supaya kertas yang kita gunakan sedikit? Faham tak soalan dia? Dimension tu dia macam Dimension ni X dengan Y lah panjang lebar dia. panjang lebar. Kalau Berapakah dimensi kertas tu supaya kertas yang kita gunakan adalah sikit. Sebab kalau kita buat bisnes, kita mesti nak minimumkan kos. Kalau kita guna kertas yang banyak, rugilah kita. So kita nak minimumkan penggunaan kertas tapi dalam masa yang sama, kita kekalkan 30 square inci ni dekat ruang untuk print. Macam mana kita nak buat? Kena macam tadi lebih kurang Okay, X. cuba buat equation yang pertama dan equation yang kedua. question pertama Okay, saya tukar strategi ya. Saya tukar strategi. Saya letak X dengan Y ni dekat dalam. X ni, sini Y. X dengan Y tu kat dalam. So, cuba tengok apa maklumat yang dia bagi kat sini. Nampak tak ni maklumat pertama?
Okay, macam mana nak buat equation daripada ayat ni? Siapa tahu? Apa ni, 1 X tambah 2. Sekarang ni luas. 30 inci square ni adalah keluasan. So, daripada gambar aja yang saya lukis ni, apa formula keluasan yang kita dah boleh buat? X tambah 2 darab dengan Y tambah 4. Ni yang print ni je, ni je. Oh, XY lah. XY lah kan? Ya, kalau awak tengok panjang untuk yang print, lebar untuk yang print ni X, lebar panjang untuk yang print ni adalah Y. So XY sama dengan 30. Yang lain faham 30. tak? Yang lain faham? Saya faham. Ali faham tak Ali? Ali? Arik faham tak? Arik ada tak? Arik? Zarifah? Farah? Faham. Faham ya? Ain? Yang lain senyap ni. Faham. Syakir? Okay, kita tengok balik ya. So, ini equation yang pertama ni saya dapat daripada maklumat ni ya. 30 square inch of print. Maknanya kawasan print ni adalah 30 inci luas dia. So, X darab Y sama dengan 30. Okay, equation yang kedua kita dapat daripada apa yang soalan tu minta. Dia nak list Yang 2 inci. Dia nak list paper use. Dia nak list paper use. Maknanya apa? Dia nak dimension. Yang tadi saya kata apa yang X tambah 2 darab dengan Y. Okay, kalau dimension maknanya apa dia maksud dimension ni? Find the dimension of the page so that list paper is used. Dari panjang lebar kan, kalau untuk luas. Kalau untuk isi padu panjang lebar tinggi. Dimension tu macam setiap. Maknanya kita nak ambil ukur lilit ke kita nak ambil keluasan? Kira Asal ukur lilit. Keluasan lah. Keluasan kertas tu. dia bagi keluasan. Keluasan ni? Keluasan kertas semua tu. Itu yang kita boleh print. Keluasan yang kita print. Dengan keluasan kertas tu. Dengan print yang kita nak print dalam dia. Oh, maknanya kita cari keluasan kertas lah. Kita guna formula area lah. Area sama dengan? Dia sama dengan Okay, kita kena cari yang luar ni. Sekarang ni berapa yang kat luar ni? X. X ni kat dalam. So yang kat luar ni berapa? X tambah 2. X tambah 2. X tambah 2 darab dengan Y tambah 4. Y tambah 4. Okay, yang lain faham tak? Kenapa yang ni lebar dia X tambah 2, panjang dia Y tambah 4? Sebab margin tu kata kan dia 1 dengan 1. Satu-satu tu kita tambah jadi 2. Betul ya. Sebab kanan Yang kiri Y tu 2. Kanan kiri ni ada 2. So kita tahu yang atas ni tadi X. So X tambah 1 sebelah kiri tambah 1 sebelah kanan jadi X tambah 2 lah. Yang untuk ketinggian pun sama, ketinggian dia Y. Tapi atas ni ada margin 2. Yang bawah ni ada margin 2. So 4 lah. So Y tambah 4 lah. Y tambah atas dia 2. Bawah dia 2. So jadi 4. So Y tambah 4. Okay, so kita buat equation yang kedua. A sama dengan X tambah 2. X tambah 2. Darabkan dengan Y tambah Y tambah 4. Okay, ini adalah equation yang kedua. So kita buat apa? Kita daripada 1 kita masukkan add 2 ni
X tu kita jadikan dia seorang. Okey, kita pilih nak X ke nak Y. Awak nak X ke nak Y? Yang tinggal kat sebelah kiri. X lah, Okey, awak X. nak X ya. So kita pindahkan Y ke sebelah sini jadi bahagilah. X sama dengan 30 bahagi Y. Okey. So kita substitute nilai X ni ke dalam equation yang kedua. Okey, maknanya X ni, X yang dekat sini kita akan tukar dia jadi 30 per Y. Dia akan jadi A sama dengan 30 per Y tambah 2 Y tambah 4. Okey. So cuba kembangkan, kena kembangkan lagi mudah kot kalau kembangkan. 30 per Y darab Y dapat 30. 30 per Y darab 4 dapat 120 per Y. 20 Y. Lepas tu 2 darab Y dapat 2Y. 2 darab 4 dapat 8. Betul ya? Betul. Okay, lepas tu kita okay, Y ni kat bawah. Kalau saya buat naik atas dia jadi berapa? Y ni sekarang kat bawah. Tak ada naik atas. 120 Y ni kuasa negatif 1. Dia jadi kuasa negatif 1 lah. Tadi 20 per Y tu saya buat naik atas jadi 120 Y ni kuasa negatif 1. Okay, sekarang kita differentiate. Okay, kita differentiate. Differentiate 30 dapat kosong. Differentiate 120 Y negatif 1 dapat berapa? Y negatif 1 ke depan jadi negatif 120. Y kuasa negatif 2. Tambah. Differentiate 2Y dapat 2. 2. Differentiate 8 dapat Kosong. Okay, lepas tu kita samakan dengan kosong yang untuk kita cari dia punya critical point. Okay, kita selesaikan. Kita bawa balik turun Y kuasa 2 ni ke bawah. Dia jadi negatif 120 per Y kuasa 2. Saya letak kat bawah balik. Dia jadi positif balik. Tambah 2 sama dengan kosong. Okay, saya pindahkan 120 per Y kuasa 2 ni ke sebelah sini. Dia jadi positif ya. Sini depan ni negatif. So, dia jadi positif. So, 2 sama dengan 120 per Y kuasa 2. Okay, saya pindahkan 120 per Y kuasa 2 sebelah ke belakang. Dia jadi positif lah. Okay, lepas tu pindahkan Y kuasa 2 sebelah sana jadi apa? 2Y kuasa 2. 2Y kuasa 2 jadi darab ya. Sama dengan 120. Pindahkan 2 sebelah sini jadi Y kuasa 2 sama dengan 2 pindah sebelah sini jadi bahagi. 120 bagi 2, 60. So, Y sama dengan berapa? Y sama dengan Punca kuasa. Punca kuasa 2, 60. 7.76. 7.75 lah. 7.75. 7.75. Okey, sekarang kita dah ada Y. Kita cari X dia pula, masukkan ke dalam equation yang ni. X sama dengan 30 per 7.75. So, kita dapat berapa nilai X dia? 3.87. 3.87. Okay, X dia 3.87. Okay, sekarang ni kita cuba differentiate kali kedua. Kita tengok, betul tak dia minimum? Differentiate A tu kali kedua. A double prime sama dengan, okay, yang ini ya. Yang ini adalah A prime. So, kita differentiate kali kedua. Pindahkan negatif 2 ke depan jadi berapa? Negatif 140. 240. 240 lah. 240. Y kuasa negatif 3. 3. Differentiate 2 dapat Kosong. kosong. Okay, kita pindahkan. Okay, kita pindahkan Y tu ke bawah balik. So, 240 per Y kuasa 3. Okay, kita cuba try masukkan nilai Y dia 7.75 ni ke dalam sini. Dapat tak? Kita tengok dapat maksimum ke minimum. 7.75 kuasa 3. Dapat berapa? 0.516. 0.5 0.52. Okay, ni lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari kosong. Maknanya ni adalah minimum. Minimum. Betul lah. Maknanya kita nak minimum tadi. List paper ni adalah minimum. Penggunaan kertas yang paling sikit. Minimum. So betul lah bila kita differentiate kali kedua kita dapat dia adalah minimum.
Lepas tu awak boleh buat conclusion kat sini. The page silap. The list paper Paper use. is used when X equal to 3.87 and Y equal to 7.75. 5.